beri ruang kepada guru-guru untuk laksanakan kajian tindakan. Akan datang mungkin kita akan buat backdated lah. Nanti saya ingat selesai kita buat kajian tindakan daerah Bura, saya akan minta kita laksanakan sama-sama kertas cadangan supaya melengkapkan penulisan kajian tindakan. Okey, yang ni kita follow dulu skedul yang dibuat oleh DPRD. Okey, tuan-tuan, kat mana yang ketara perbezaan di antara kertas cadangan dan pelaporan adalah perkara yang awal sebelum refleksi. Okey, kandungan, perhargaan, tajuk kajian, nama penyidik, nama sekolah dan juga abstrak. Okey, semua yang atas ni tuan-tuan, untuk slide ni kita tak perlu sediakan lagi. Okey, cuma kita sediakan yang asas je lah, macam tajuk. Abstrak pun tak perlu. Okey, tajuk, nama penyidik dan nama sekolah itu ada pada tapak template tu. Itu kita nyatakan. Okey, untuk refleksi. Okey, refleksi ni, tuan-tuan, dia adalah huraian luahan perasaan kita sebagai guru ke atas isu yang berlaku. Dengan kita lihat refleksi ni, dia dah menggabungkan dua perkara. Perkara pertama digabungkan pemerhatian. Perkara kedua digabungkan refleksi semula. Refleksi, itu A dan juga B lah. Itu ada pada refleksi. Okey, dalam slide kita tak perlu buat yang refleksi ni. Ini hanya saya bagi huraian saja. Dalam slide sebenarnya dipecahkan. Dalam slide mesti ada apa itu pemerhatian berdasarkan data-data, kemudian refleksi sebab kepada data tu berlaku macam tu. Okey. Kemudian yang kedua adalah isu keprihatinan fokus kajian. Okey, fokus kajian ni dia merujuk kepada huraian kajian yang kita nak laksanakan tu. Okey, kalau ada persoalan kajian kita akan nyatakan apakah sebab faktor-faktor itu berlaku. Okey, dan dalam slide benda ni sebenarnya dia tak nyatakan, tapi dalam penulisan dia ada. Sebab dalam penulisan ni dia merangkumi huraian secara pendahuluan. Dah kata kalau buat kajian ni dia pendahuluan lah, isu keprihatinan fokus kajian. Okey, untuk yang dalam slide yang ni kita tak masukkan secara detail sebab kita masukkan mengikut langkah-langkah kajian tindakan tu sendiri. Okey, yang ketiga adalah objektif kajian. Okey, objektif kajian ni dia ada pada langkah perancangan. Slide perancangan, bahagian langkah yang ketiga iaitu perancangan, dia mesti ada objektif kajian. Dekat sinilah objektif kajian dia ada dua bahagian, satu objektif am, satu lagi objektif khusus. Okey, nanti kita akan tengok macam mana contoh ayat objektif am dan macam mana contoh ayat objektif khusus. Okey, kemudian yang keempat, kumpulan sasaran. Okey, kumpulan sasaran ni dia ada juga pada perancangan. Okey, dia ada pada bahagian perancangan langkah yang ketiga. Okey, step yang ketiga. Okey, kemudian yang kelima. Yang kelima itu adalah step yang keempat iaitu tindakan. Okey, tindakan. Okey, dekat sinilah tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat balik slide tindakan tadi, dia menyatakan berdasarkan objektif yang kita rancang tadi tu. Okey, berdasarkan objektif yang kita rancang tu, apakah teknik ataupun kaedah kumpulan sasaran untuk capai objektif yang kita cadangkan tadi. Objektif tadi dia ada kepada bahagian ketiga iaitu perancangan. Okey, untuk tindakan ni bagaimana kajian ni dilakukan? Apa yang dilakukan? Jadi dekat sini huraian dia akan pecah kepada 4 bahagian. Yang pertama, tinjauan masalah. Tinjauan masalah ni pemerhatian, berdasarkan pemerhatian. Okey, kemudian yang kedua, analisis tinjauan masalah. Dia menghuraikan berdasarkan angka-angka yang ada kat situ. Okey, kemudian tindakan yang dijalankan. Tindakan yang dijalankan ni intervensi yang tuan-tuan gunakan. Okey, intervensi inilah yang perlu kita huraikan secara jelas. Okey, apakah teknik atau apakah intervensi, apakah kaedah yang tuan-tuan gunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Ini kita kena detail lah. Okey, kemudian macam mana kita laksanakan tindakan itu dan refleksi dia. Dekat sinilah tuan-tuan perlu menggunakan sama ada dalam bentuk temu bual, dalam bentuk soal selidik, dalam bentuk ujian pra dan mungkin menggunakan quiz, mungkin membuat melukis dan sebagainya, teknik video. Itu adalah kaedah-kaedah macam mana nak laksanakan tindakan tersebut. Yang itu perlu dinyatakan dalam slide bahagian tindakan. Tapi dalam penulisan dia akan pecah lah sebab dia detail. Sebab tu kita peringkat awal ni kita tak fokus penulisan lagi. Kalau penulisan nanti kat situlah yang perlu kita buat, dan tuan-tuan nanti boleh tengok contoh yang saya dah beri dan kita akan go through nantilah untuk sesi yang akan datang. Okey,
Kemudian lepas daripada pelaksanaan, dia masuk kepada refleksi kajian. Okay, refleksi kajian ni adalah pemerhatian semula. Pemerhatian semula yang menjurus kepada refleksi kita, data-data keputusan. Keputusan yang kita dapat tadi tu, yang macam Cikgu Adi tadi tanya, keputusan tu kita nak bubuh kat mana? Okay, kita memang akan letak kepada bahagian pemerhatian semula. Pemerhatian kedua tadi, hasil dia kita buat dalam bentuk jadual lah. Okay, jadual dalam bentuk carta, carta pie, carta bar, apa-apa mungkin dalam lukisan, video. Itu merujuk kepada refleksi, kemudian kita huraikan lah. Okay, dan juga refleksi langkah yang keenam. Okay, langkah keenam adalah refleksi kedua. Refleksi kedua ni dia menjawab balik kepada objektif. Sama ada berjaya tak kajian kita tadi. Okay, kalau berjaya, kajian kita tadi berjaya, barulah kita akan kata kenapa dia berjaya. Dan apa perasaan kita sebagai guru, sebagai penyelidik, sebagai pengkaji atas kajian kita tadi. Adakah kita rasa berpuas hati ataupun kita tak berpuas hati. Walaupun kita berjaya objektif tu tapi kita tak puas hati sebab kita nak 100% tercapai objektif. Contoh, maka kita mencadangkan kajian seterusnya. Walaupun berjaya, kita boleh cadangkan kajian seterusnya. Kita kena ada cadangan. Kalau tak berjaya pun kita kena ada cadangan. Itu membezakan kajian dengan kajian lain lah. Tapi cadangan itu bukan untuk orang lain buat. Cadangan itu untuk kita buat. Tapi kalau dalam penulisan penyidikan, pendidikan ilmiah, kita kena bagi cadangan orang lain buat, bukan kita buat. Itu beza dia pelaporan kajian tindakan. Okey, boleh tuan-tuan So saya pergi kepada penulisan bagaimana membuat penulisan objektif. Ini penting, objektif ni perlu ada dalam perancangan. Okey, tuan-tuan lihat ni, ini adalah contoh template untuk penulisan objektif am dan juga objektif khusus. Objektif am dan objektif khusus ni dia duduk pada template tapak perancangan tuan-tuan dia mesti ada tapak perancangan, tuan-tuan kena tulislah apa objektif am dia, apakah objektif khusus dia. Okey, kat sini dia ada 4 objektif khusus. Tuan-tuan jangan ambil banyak sangatlah Saya minta kalau boleh sekurang-kurangnya 3 saja. 3 tu dah memadai. Kalau 4 tu boleh tapi nanti banyaklah kajian tuan-tuan perancangan yang tuan-tuan perlu kena laksanakan atau tindakan yang perlu dibuat. Jadi kalau kita ambil 3 minimum ni dia dah fokus kepada penulisan. Tapi kalau tuan-tuan ada sebab dan alasan tersendiri nak buat lebih pada 3, nak 4 atau 5, tak ada masalah. Okey, contoh ayat pada contoh yang diberikan. Yang pertama, objektif khusus, peratus murid lulus meningkat sekurang-kurangnya sebanyak berapa peratus berbanding peperiksaan pertengahan tahun. Okey, untuk yang ni dia besar sebenarnya sebab dia nak ukur kepada peperiksaan pertengahan tahun. Okey, untuk kajian kita tuan-tuan, kita buat ni dalam fasa pandemik. Kita tak mungkin akan ada periksa pertengahan tahun. So kita hanya buat berlaku peningkatan sebanyak berapa ratus dalam ujian pos. Itu dah memadai dah. Sebab kita nak terus tengok pada ujian pos tu. Berlaku tak peningkatan sebelum kita buat intervensi dengan selepas intervensi. Itu contohnya objektif yang pertama. Okey, kemudian yang kedua, murid dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya berapa item daripada berapa item. Tuan-tuan kena target. Maksudnya dia khusus kepada objektif pada pelan intervensi kita. Dia fokus kat situ. Okay, yang ketiga, guru dapat meningkatkan peratus pasca ujian sebanyak, ni contoh yang tadilah, sebanyak berapa daripada berapa. Ujian pos daripada ujian pra ujian kemudian yang ke akhir yang di peningkatan murid sekurang-kurangnya sebanyak dalam soal sidik. Ni tuan-tuan boleh gunakan fokus kepada instrumen yang tuan-tuan gunakan lah. Instrumen ni adalah kaedah kajian yang tuan-tuan nak buat. Macam saya ulang balik tadi, menggunakan satu temu bual, pemerhatian, soal selidik, ujian pra, ujian pos, apa-apa saja tuan-tuan boleh nyatakan kat sini. Tapi janganlah buat objektif khusus tu besar. Macam yang A tu sebenarnya dia besar. Peperiksaan pertengahan tahun besar, peperiksaan SPM besar, peperiksaan IPSA besar. Kalau boleh yang tu kita elakkanlah. Sebab kita nak buat ni menjurus dalam fasa COVID-19 ni. Dan satu lagi, kajian tindakan ni dia tidak sebesar itu. Dia objektif dia hanya, fokusnya hanya pada topik tertentu je. Okay, sebab belum tentu murid yang tak faham topik yang kita tengah ajar ni, dia akan gagal ataupun tak berjaya dalam peperiksaan tengah tahun atau akhir tahun. Tak mungkin sebab dia hanya part kecil saja. Itu fokus kajian tindakan, dia hanya kajian-kajian kecil, dia bukan kajian besar. Kalau kajian besar itu lain cerita. Boleh tuan-tuan
Itu tuan-tuan kena bezakan penulisan objektif. Ini contoh lah Okey, seterusnya saya nak pergi pada bahagian yang akhir. Sebenarnya kita tak nak berisi lama penerangan, saya lebih pada nak sharing konsep pada tuan-tuan supaya saya dapat melihat progres tuan-tuan melaksanakan kajian Okey, ini saya pergi kemudian nanti. Okey, saya pergi pada bahagian akhir iaitu Okey, ini bahagian akhir ni adalah refleksi semula. Okey, refleksi semula. Okay, refleksi semula ni adalah sebab ataupun penerangan kepada keputusan itu dicadangkan bila objektif tuan-tuan tercapai. Okey, walaupun tak tercapai semua tapi sebahagian tercapai, kita kena masukkan dekat situ. Okey, maksudnya kalau tuan-tuan ingat lagi pada langkah 6 tadi adalah pemerhatian semula, refleksi semula adalah kita menerangkan bahawa projek kita ni berjaya. Dia ada huraian ni lah, huraian kepada pencapaian tadi. Huraian pada pencapaian tadi kalau tuan-tuan tengok contoh kat atas ni, sebenarnya dia bagi pada kat sini. Ni refleksi kat sini. Okey, refleksi kajian dia bermula dengan ayat pencapaian murid dalam ujian pra, ujian pos 1, ujian pos 2, dia buat 2 ujian pos menunjukkan peningkatan agak ketara. Kebolehan membina komil. Sekali lagi kajian ni menggunakan teknik komil, color mining, merupakan salah satu kemahiran visual, ruang dan secara kebetulan. Okey. 10 daripada 26 murid 5/2 mempunyai kecerdasan dominan dalam visual iaitu ruang. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa adunan teknik komil dan juga teknik MI banyak membantu murid meningkatkan keyakinan diri, daya ingatan dan kefahaman terhadap apa yang murid perlukanlah di samping menjadikan suasana PDP lebih ceria dan menyeronokkan. Kalau kita mungkin PDPR lah. Okey. So ini adalah contoh ayat refleksi kajian, dia huraian kepada keputusan. Pemerhatian semula adalah keputusan dalam bentuk jadual. Saya ulang balik, slide pemerhatian semula adalah keputusan dalam bentuk jadual, carta, graf dan sebagainya. Okey, refleksi kajian ni atau refleksi kedua ni adalah huraian kepada pencapaian itu tadi. Macam ni lah. Dia telah tercapai, berapa tercapai, berlaku peningkatan, murid lebih meningkat, menunjukkan membantu, teknik ini berjaya, kita kena ada. Itu adalah refleksi kedua. Dan di akhir refleksi kedua tu jangan lupa tuan-tuan kena ada cadangan kajian seterusnya. Yang ni kena masukkan. Okey, contoh dikatakan sini, beberapa kajian seterusnya ada seperti berikut. Menggunakan pakai teknik komil sebaik saja guru mengajar bab sebatian karbon. Ini lebih pada sains lah Okey, mana habis pada tajuk sebatian karbon, ni tajuk yang berikutnya. Contoh, terus ajar guna kaedah komil. Maksudnya begitu. Okey, masukkan unsur warna dalam kaedah teknik PDP lain seperti peta minda, rajah, pengurusan grafik dan carta berwarna. Sekali lagi sebab komil ni adalah color mining, warna yang menghubungkan minda kita. Setiap warna tu dia ada teknik-teknik dia, kaedah mengingat dia, peratus pengingat dia ada setiap warna tu. Jadi kita masukkan teknik itu dalam kajian yang berikutnya. Maksudnya kajian-kajian berikutnya lah. Ataupun guru boleh menyediakan satu modul penggunaan teknik komil dalam PDP secara lebih terancang dan teratur. Okey, kemudian selepas membina komil, murid dibekalkan dengan soalan-soalan untuk meningkatkan daya kefahaman dan daya ingatan. Okey, yang ni ada 4. Tuan-tuan boleh buat 3 atau 4 lah. Kemudian di akhirnya dia sebut hasil daripada pendidikan dijalankan, saya mendapati perubahan positif dari segi amalan pengajaran guru dan amalan pembelajaran murid. Semoga hasil kajian ini dapat dimanfaatkan dan dijadikan proses PDP lebih menarik, berkesan dan menyeronokkan. Ini diakhirkan dengan carta lah. Okey, carta tu ibarat macam apa dia punya kerangka framework. Kerangka framework. Okey, murid kerangka konsep. Kerangka konsep konseptual, kerangka konseptual. Lebih kurang macam itulah dia punya istilah dia. Murid guru kreatif
tambah murid dedikasi dengan prasarana yang baik, suasana kondisi yang bagus, maka akan menghasilkan kerjaan yang berkini contoh. Okey. Jadi tuan-tuan boleh gunakanlah contoh-contoh yang ada dalam slide ini daripada segi penerangan, dan slide ini telah pun saya kongsikan kepada tuan-tuan pada hari semalam lah. Saya share semalam dua, satu tapak tu saya share semula dan yang kedua adalah slide ini. Dan pada hari ini saya share lagi beberapa penulisan penuh kajian tindakan. Tuan-tuan boleh lihat macam mana nak masukkan perkara-perkara itu pada tapak. Jadi tuan-tuan boleh dah mula buat draft lah. Draft ni maksudnya tuan-tuan lihat contoh penulisan kajian tu. Okay, saya ambil satu contoh lah sebelum saya bagi ruang untuk soal jawab. Saya ambil satu lagi contoh kajian tindakan. Sekejap Okey tuan-tuan, ini adalah satu contoh antara penulisan yang baik lah. Walaupun kajian ni tahun 2006 tapi tak ada masalah. Ini daripada Cikgu Maznah Bacok, dan kajian ni memang saya dapat daripada IPAD lah semasa hadir khusus IPAD tahun 2007 yang lepas so saya dapat, dan saya juga kumpul beberapa bentuk-bentuk penulisan kajian tindakan lah. Okay, ini satu contoh tajuk kajian tindakan. Okey, sign exploris. Dia punya intervensi dia punya pelan intervensi ataupun teknik-teknik intervensi dan yang digunakan tu adalah atau inovasi menggunakan kaedah sign exploris. Okey, satu kaedah meningkatkan minat 50 pelajar tingkatan 2 SMK serendah terhadap subjek sains. Ni tajuk. Okey, dulu tuan-tuan, tajuk ni kita boleh masukkan nama sekolah. Dulu ni saya cerita yang zaman awal-awal saya dululah. Okey, yang mutakhir ni kata Dr. Azhar masa di Jerantuk baru ni, kalau boleh kita tak masukkan nama sekolah tu. Okey, kita hanya masukkan sampel tu, murid tu daripada tingkatan berapa. 50 ni ramai sebenarnya, tapi kita tak payahlah ambil ramai kita ikut sampel murid kita terhadap subjek sains. Okey, ni abstrak. Abstrak ni tuan-tuan belum buat lagi. Boleh buat lagi. Yang ni hanya contoh penulisan. Saya nak tunjuk dekat sini adalah bagaimana tuan-tuan nak menyatakan sejarah tuan-tuan. Ada orang tak ada. Saya tengok. Ada orang. Biar tuan-tuan ni ada tetamu datang. Oh tu orang kan. Ada kejap. Kejap. Sorry tuan-tuan. Order barang. Bunga kantan. Kejap Ikhlas kejap. 2 minit. Okey. Tambah tuan-tuan, ikhlas sekejap. Okey, saya sambung balik tuan-tuan So tadi kita lihat pada tajuk. Okey, yang ni adalah refleksi. Refleksi ni adalah pemerhatian dia. Kalau tuan-tuan lihat cara dia menulis, dia macam meluahkan perasaan dia. Okey, tahun 2005 menempatkan saya di sekolah yang baru dibuka di daerah Hulu Selangor, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Serendah. Dalam penulisan kita boleh nama sekolah, tajuk je kita tak masukkan. Ini juga bermakna sudah 22 tahun saya menjadi guru dan merupakan tahun keempat saya mengajar semula di sekolah harian. Setelah 10 tahun mengajar di sekolah asrama penuh. Dia menceritakan tentang diri dia sedikit sebanyaklah. Walaupun saya tidak mengajar tingkatan 2, tapi saya berperanan menjadi pakar rujuk guru-guru lain yang lebih muda daripada saya. Pengalaman saya sebagai guru sains dan jurulatih utama kursus orientasi sains matematik KOSM serta pelbagai pengalaman dalam perkhidmatan yang telah saya garap sepanjang perkhidmatan pendidikan menjadikan saya seorang yang perlu menjadi contoh terbaik dan memberi idea yang bernas dan berkesan.
dalam masa yang sama menjadi pendorong kepada guru-guru sains lain dalam menjalankan proses PDP dengan cekal dan menggunakan pelbagai pendekatan. Jadi dia cerita tentang background diri dia sikit-sikit sebanyaklah. Okey, kemudian merancang berbagai pendekatan terkini dalam proses PDP dengan kaedah sekolah baru yang tiada kelengkapan makmal yang sempurna dan penggunaan kelengkapan ICT sepanjang masa sememangnya memberi satu tekanan. Ni dia dah mula nak reflect pada dia. Pemerhatian dia tadi, ni sekolah baru, kelengkapan tak cukup, ICT tak ada. Satu tekanan untuk guru sains dan juga pelajar. Okey, jadi apa dia buat? Bertindak sebagai guru pendidikan sains matematik. Dia juga ada tekanan itu untuk mencerahkan pendapat dan idea. Namun pengalaman yang ada adalah satu kelebihan. Okey, jadi dia terus keluarkan data. Data ni adalah refleksi selepas kita buat pemerhatian. Okey, tadi pemerhatian tak cukup dan sebagainya. Dia ada data dia nyatakan dulu pemerhatian dalam bentuk data juga supaya dia boleh bagi refleksi balik. Okey, jadi dia menunjukkan sini, inilah dia luahkan perasaan dia. Jadual menunjukkan analisis keputusan ujian bulanan Mac 2005 memberikan tamparan hebat pada kewibawaan guru-guru sains. Perasaan kecewa, sedih dan pelbagai rasa negatif mula menyusui guru-guru sains. Daripada 225 murid tahun tingkatan 1, 46.5% sahaja lulus grade B, C dan D, manakala 65 orang murid atau 27.8% yang lulus dengan D. Jadi dia kata saya memberi tumpuan kepada pelajar tingkatan 2 manakala kumpulan ini akan menghadapi PMA. Ketika itu dia ada PMA lah. Okey, dan tahap kelulusan paling rendah dalam ujian bulanan. Okey, yang ni dia tunjukkan pemerhatian dalam bentuk jadual berangka lah. Yang ni tuan-tuan kalau ada keputusan macam ni tuan-tuan masukkan juga nanti. Sebab dia perlukan angka. Okey, kemudian inilah dia punya refleksi atas pemerhatian tadi. Refleksi dia apa? Hasil daripada temu bual ataupun maklumat didapat, murid tak faham bahasa Inggeris dengan baik. Murid tidak lengkapkan dengan kaedah saintifik. Murid hanya itu ini. Lebih kepada murid lah. Dan pada diri sendiri pun kita kena ada reflect juga kalau kita akui ada kelemahan itu. Tapi kebiasaannya kita akan buat intervensi ni atas kepada murid. Bukan kepada kita lah. Kalau buat kepada kita sebenarnya kita tak sesuai sebab kita penyelidik. Jadi kajian tindakan ni cuma kita boleh reflect pada diri kita kenapa kaedah kita ni kurang berkesan. Mungkin kita akan kena memperkayakan teknik-teknik lagi. Itu antara jawapan ni lah. Tapi untuk kat sini tuan-tuan, kita fokus kajian kita hanya lebih kepada murid supaya kita boleh buat sesuatu intervensi untuk murid. Kalau kita tunjuk kelemahan kita, sebenarnya secara umum benda tu bagus, tapi dia seolah-olah macam kita hanya nak buat kajian tindakan sebab nak baiki kelemahan diri kita. Okey, sebenarnya itu berlaku secara tak langsung ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh nyatakan dalam bentuk penulisan. Yang sebenarnya kita buat kajian tindakan ni untuk mencari kenapa murid tak minat, kenapa murid tak faham, kenapa murid itu, kenapa murid ini. Mungkin ada sedikit faktor pada kita, tapi kita tak fokuskan itu sebagai penulisan. Kita fokus pada murid. Dalam masa yang sama tuan-tuan, bila kita pelbagaikan kaedah itu, dia akan reflect pada diri kita juga. Dia reflect macam mana? Kita telah mempelbagaikan kaedah, dalam masa sama kita telah meningkatkan kemahiran kita mengajar, kemahiran kita menyampaikan, kemahiran kita merancang dan juga melakukan sesuatu intervensi. Yang itu kita masukkan dalam bentuk penulisan untuk refleksi diri kita sendiri. Okey, boleh tuan-tuan jadi itulah dia punya dalam bentuk isu dan keprihatinan, dan dia punya nyatakanlah apa benda yang dia nak buat. Ini dalam bentuk penulisan lah. Okey, ini saya tak pergi go through detail. Ni isu-isu yang dia perlu nyatakan juga. Isu kat sini dia sebenarnya lebih detail pada penanganan yang awal. Tapi untuk yang penulisan kita tak buat dalam untuk slide, kita tak masukkanlah perkara-perkara ini sedetail ini. Ni hanya huraian saja. Okey. Untuk objektif untuk kajian. Okey, untuk slide nanti tuan-tuan masukkan. Contoh kat sini objektif dibuat satu je. Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan minat. Dia hanya fokus kepada pembolehan minat. Supaya murid minat je pada subjek sains. Sebenarnya besar ni minat, tapi tak ada masalah lah. Tuan-tuan buat sebab dia umum kan. Tapi yang khusus dia macam mana nak minat. Okey, khusus dia yang pertama
murid dapat melukis dan melabel rajah secara saintifik dengan betul lah. Kena ada tambah sikit lah. Okay. Yang kedua, kaedah membuat nota dengan mudah secara peta minda. Itu objektif khusus dia. Dia nak mencapai benda-benda macam ni. Menggunakan istilah-istilah sains yang mudah dalam bahasa Inggeris. Ketiga itu dia ada e-times tahun ni. Okay, kemudian memahami konsep roket. Ini yang dah go through kepada intervensi yang dia nak laksanakan lah. Konsep pelancar roket. Kalau tuan-tuan ingat lagi, tajuk ke atas tadi adalah Science Explorers. Jadi konsep pelancaran roket dan mereka roket moden inilah dibuat secara terjadi dan parachut dengan baik. Ini sebenarnya roket air lah kalau tuan-tuan ingat lagi menggunakan kaedah Science Explorers. Kemudian menggunakan pengusahaan strategi dan kemahiran berfikir. Itu adalah contoh bagaimana kita nak melaksanakan penulisan bentuk objektif khusus. Okey tuan-tuan, saya rasa setakat ni dulu pendengar saya. Dah pukul 11, kita dah ambil masa hampir sejam kat sini. Okey, so saya buka pada soalan. Kalau tuan-tuan ada nak buat pembentangan dan sebagainya, sekiranya ada apa soalan tak untuk yang ni?